Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Sah. Sah. Ini sah. Apa yang sah? Sah Muhyiddin masuk mahkamah. Sah Muhyiddin confirm masuk mahkamah. 120 juta peratus. Dia masuk mahkamah. Dan dia pula bakal kehilangan banyak sekali duit. Banyak sekali duit dia bakal hilang. Dan boleh bankrupt kot. Sah Mahathir bermasalah besar sekarang ini. Dan sah Mahathir pula, maafkan saya, bukan Mahathir, Muhyiddin. Sah Muhyiddin terkantoi. Sah Muhyiddin akan masuk mahkamah. Buat pertama kalinya seorang Perdana Menteri paling pendek dalam sejarah. Dia paling pendek ke? Mahathir kot. Tak tahulah siapa. Tapi antara paling pendek di sejarah lah. Okey. Mungkin saya silap. Jadi mungkin bukan paling pendek lah. Tapi paling mencabar dalam sejarah lah, itu pasti. Muhyiddin seorang Perdana Menteri paling mencabar dalam sejarah, iaitu dia melalui perjalanan yang sungguh mencabar. Waktu Covid, waktu ekonomi pun teruk, lepas tu waktu politik langsung tak stabil. Itulah perjalanan politik Muhyiddin. Jadi Muhyiddin sah akan ke mahkamah. Confirm. Kerana dia kata, dia mengaku, saya tak bersalah. Kita jumpa di mahkamah, katanya. Ingat, kemungkinan besar inilah yang dinanti-nantikan oleh Anwar Ibrahim. Kamu dah silap mainkan orang kali ini. Kamu dah silap untuk cari lawan. Kerana yang kamu dapat kali ini amat bijak. Yang bila kamu bagi bola tanggung, dia terus gulung. Gulung kah, backstroke kah, lipat kah, spike kah, apa aja lah. Kamu bagi bola tanggung, disambut, kena. Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan beliau tidak bersalah dan bersedia untuk berdepan dengan Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah berhubung isu pelupusan hutang penduduk Kafilda. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu berkata, beliau tidak takut Anwar Ibrahim walaupun disaman sebanyak 200 juta. Baguslah kalau begitu, jangan takut lawan. Lawan jangan tak lawan, lawan tetap lawan. Tapi saya nak beritahu, lawan kali ini bukan calang-calang. Lawan kali ini orangnya bijak. Lawan kali ini orangnya penyabar. Lawan kali ini orang yang sudah pernah pengalaman jauh lebih besar daripada Muhyiddin sendiri. Muhyiddin tak pernah rasa apa yang Anwar pernah rasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beliau sudah pun disaman. Muhyiddin sudah pun disaman sebanyak 200 juta ringgit Malaysia. Ini kerana beliau kantoi. Kantoi telah membuat satu kenyataan separuh benar. Saya kata separuh benar lah. Walaupun dia kata dia tak gentar jumpa Anwar, tapi sepatutnya dia gentar. Saya fikir Muhyiddin patut gentar. Kerana yang dia nak lawan adalah Anwar Ibrahim. Peguam-peguam Anwar Ibrahim bukan calang-calang. Okey, bukan calang-calang, tetapi pastinya hakim-hakim Malaysia pun bukan calang-calang. Tidak boleh kasih main-main. Kita tunggulah nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu saja soalan saya sebelum saya ulas perkara ini. Soalan saya, ada apa dengan Mahathir? Kenapa ada tua macam ni pun masih berminat dengan Mahathir? Kenapa tak korek orang-orang baru, orang-orang muda?
Kenapa tak ambil orang muda untuk jadi pelapis? Kenapa nak minta juga Mahathir? Aduh, Mahathir dah 98 tahun. Tak kesiankah dengan Mahathir bagi dia berdiri lama-lama berucap? Ada apa dengan Mahathir? Yang saya tahu selepas saja Hadi Awang berkawan dengan Mahathir, banyak macam sangat cabaran-cabaran yang sentiasa menghadap kepada PAS. Terbaru, Dr. Mahathir muncul di pentas PAS. Tiba-tiba muncul di pentas PAS. Tapi bagi saya, munculkah tak munculkah Mahathir di pentas PAS, tetap tak ada apa-apa bezanya. Tetap tak ada apa-apa beza. Sama ada Mahathir muncul atau tidak di pentas PAS, PAS tetap menang kalau menang. PAS tetap kalah kalau kalah. Tak ada apa-apa pun signifikan punya kesan yang dibawa oleh Mahathir. Kerana dia dah tua. Terlalu tua. Apa saja yang dia cakap, rasanya tak berapa nak relevan lagi. Tak berapa nak relevan lagi untuk diterima bagi orang-orang muda. Mungkin diterima oleh orang yang memang sah, memang pengikut tegar kepada PAS. Orang-orang yang memang setia kepada PAS. Memanglah kalau begitu. Tapi untuk orang-orang yang di atas pagar, anak-anak muda yang masih lagi masih lagi berfikir-fikir nak undi siapa, saya fikir kemunculan Mahathir di pentas PAS ini tak membawa banyak makna lah. Membuat kemunculan pertama di pentas Perikatan Nasional, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir musuh ketat kepada Hadi Awang dulu ni, musuh ketat PAS sampai mereka buat satu nama jolokan bagi Mahathir, Mahafiraun lah, zalim lah, dan pernah lagi kata siapa sokong ini kafir mengkafir, masuk macam-macam lah, masuk neraka lah, macam-macam. Tapi akhirnya Mahathir tiba-tiba muncul di pentas itu, dan seolah-olah itu semua yang dulu-dulu itu terlupakan, sudah dilupakan. Beliau juga menyeru supaya pengundi memberi kemenangan kepada gabungan itu. Wah, masih lagi berkesankah seruan Mahathir ini? Saya rasa tak berkesan langsung lah. Kalau betul dia berkesan, dia sudah menang di Pejuang dulu. Dia sudah menang di Pejuang, Gerakan Tanah Air. Tapi bukan saja tak berkesan, kalah teruk dan memalukan. Sungguh-sungguh. Budak-budak yang baru pertama kali bertanding, dua kali bertanding, pun boleh banyak lagi undi daripada Mahathir di tempat lain. Mahathir di tempat sendiri, memang kubu kuat Mahathir, tapi kalah dengan teruk. Tak dapat pun depositnya. Lepas tu dia tuduh pula ada rasuah. Dan yang dia tuduh pula, tak tahu siapa, tapi bukankah itu tertembak kaki sendiri apabila dia kata dia kalah kerana ada rasuah. Yang menang di sana, yang menang di Langkawi kebetulan dari Perikatan Nasional. Jadi apa maksudnya itu? Bikin pening. Walaupun begitu, memang ramai orang datanglah. Ada ribuan hadirin yang datang di Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru, di stadium Sultan Muhammad Keempat di Kota Baru. Mahathir berkata perlu menyapu bersih dan menang di ke-66 negeri terbabit. Dulu pun kau cakap begitu juga di Pejuang. Bilang boleh menang, tengok satu pun tak menang. Okey, so tahniahlah, apa-apa pun tahniahlah diucapkan kepada Hadi Awang yang dapat seorang orang tua, seorang yang sudah tua betul, untuk menyokong parti PAS. Kita harap adalah signifikan pembawaan yang boleh dibawa oleh Mahathir lah. Tapi setakat yang saya tahu tak adalah. Mungkin penyebab kekalahan kot. Kita tengoklah. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini dia. Saya sisipkan di tepi ni. Anda boleh lihat. Saya sisipkan di sini ini. Di sini depan ini. Salinan dokumen
Jadi kamu share video ini, minta tolong kita sama-sama untuk mau menimbulkan kebenaran. Kita sama-sama berjuang untuk membuktikan siapa betul, siapa tak betul. Supaya negara Malaysia ditakbir oleh orang yang betul. Tak kiralah. Kalaulah Anwar betul, kita sokong Anwar. Kalau Anwar tak betul, kita jangan sokong Anwar. Macam begitulah. Tapi Anwar setakat ini berkhidmat dengan baik sebagai Perdana Menteri. Ini dia. Saya sisipkan. Sebagaimana yang dijanji Anwar. Untuk menunjuk bukti hutang Felda telah dilupus dan menuntut Mahyadin segera mohon maaf. Ini dia dokumen-dokumen itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengemukakan bukti bahawa beliau telah menandatangani dokumen bagi penghapusan hutang peneroka Felda. Pada kenyataan itu, beliau kata tak payah bagi dia 24 jam. Bagi 12 jam pun boleh. Akhirnya ini dia dokumen yang sudah pun dikongsikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berikut adalah salinan dokumen tersebut yang saya sisipkan terus di sini. Tak payah nak panjang lebar, ini dokumennya. Pertama, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan as Assignor and Government of Malaysia as Assignee and Amanah Raya Trustee Berhad. Ini dia, Assignment of Finance Service Reserve Account 1 FSRA. Kemudian dia tulis di sini, the assignment is made on 26 of June 2023. Siapa Perdana Menteri waktu itu? Bukan Mahathir, bukan Muhyiddin, bukan Hadi Awang, bukan Hamzah Zainuddin, bukan. Ini Perdana Menteri dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. This assignment is made on 26 of June 2023 between Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, the Government of Malaysia and Amanah Raya Trustee Berhad. Jadi dokumen ini yang paling penting saya terus sisipkan di sini, ditandatangani oleh empat orang. Nombor 1 ditandatangan oleh Chairman, Assignor the Council of Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. We hereunto duly affix in the presence of Chairman. Ada tanda tangan dan Tan Sri Idris Jusof, Felda Chairman, ditanda tangan. Jadi sah. Kemudian satu lagi authorized signatory dia adalah Datuk Amiruddin Abdul Sattar, iaitu Director General of Felda. Tanda tangan juga. Maknanya sah. Dan assignee, sign for and on behalf of the Government of Malaysia in the presence of Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan. Tanda tangan dia. Jadi yang tanda tangan ini Muhyiddin kah? Bukan. Tapi Anwar Ibrahim. Dan ada saksi. Tak percaya, tanyalah saksi ini. Witnessnya ialah Datuk apa ini? Tak berapa nampak. Datuk Anis Rizana binti Muhammad Zainuddin, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaraan Pelaburan Kementerian Keuangan. Okey, jadi ini dia. Ada satu lagi dokumen dan nilai dokumen itu adalah 990 juta ringgit Malaysia. Arahan pembayaran daripada Kerajaan Malaysia. Arahan pembayaran untuk 990 juta ringgit Malaysia. Tak payah panjang-panjang cakap. Kamu share supaya semua tahu. Ini dokumennya. Bye-bye. Ini Sandusi kena jawab. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum itu saya mohon untuk anda tekan butang subscribe, like, share. Dan kalau kamu baik hati, bagilah saya super thanks. Supaya saya lebih semangat untuk buat konten lagi. Okey, ramai juga yang tanya saya kenapa ulang-ulang konten yang sama. Okey, itu namanya teknik pengulangan supaya semua orang dapat tahu. Yang belum tahu, dia sempat baca lagi. Yang belum dengar video itu, dia dapat notification sekali lagi. Jadi dia ada peluang untuk tengok video itu sekali lagi. Itu tujuan dia lah.
Macam kita belajar juga lah. Waktu kita belajar berjalan, kita akan buat repetition. Ulang-ulang, jatuh, ulang, jatuh, ulang, jatuh, ulang. Sampai kita boleh berlari. Sama juga. Jadi saya ulang-ulang-ulang itu. Supaya ramai orang yang belum tak sempat nak tonton video, ada peluang untuk tonton video. Dan satu lagi, supaya tertanam di minda orang Malaysia bahawa rasuah, perbuatan salah, perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang itu tak patut dibuat di Malaysia. Setuju atau tidak? Kalau kamu setuju, katakan setuju. Okey. Kalau betul Sanusi tak bersalah, ini jawab Sanusi. Kalau betul Sanusi tak bersalah, habis tu, kenapa pula Pesuruhjaya Selangor, Pesuruhjaya PAS Selangor, menghadap Sultan Selangor? Itu soalan yang cukup besar. Kenapa? Pasti kerana menurut laporan-laporan itu dipercayai beliau mau menerangkan, menjelaskan, dan saya pikir mau mohon ampun lah kepada Sultan Selangor. Maknanya ada pengakuan bersalah di sana. Malang sekali Sultan Selangor, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patut, mohon ampun. Malangnya Sultan Selangor seorang sultan yang amat hebat. Baginda seorang yang adil, saksama, dan tidak memilih bulu. Baginda membuat keputusan supaya semua rakyat di Malaysia haruslah menghadap keadilan di mahkamah kalau salah, tak kiralah siapapun. Sebab kalau Sanusi terlepas, nanti orang lain buat benda yang sama, susah nak jawab. Jadi, kita sujud sembah, menyembah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang sangat-sangat berjiwa rakyat. Jadi sekarang Sanusi nak kena jawab nih. Kenapa pula Pesuruhjaya PAS menghadap Selangor? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menegaskan, beliau tidak pernah mencampuri urusan itu. Urusan tentang kes menghina Sultan Selangor itu. Tapi Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempersoalkan tindakan Pesuruhjaya PAS Selangor yang telah menghadap Sultan Selangor dan telah memohon maaf walaupun terdahulu menafikan Menteri Besar Kedah itu telah mengeluarkan kenyataan tersebut. Apa yang minta maaf pula? Kalau tak salah kan? Maksudnya salah lah tu. Yang peliknya, bila sudah sampai di mahkamah, mengaku tak bersalah. Jadi waktu minta mohon maaf itu apa? Jangan kamu permain-mainkan pula Sultan Selangor. Sekejap minta maaf, sekejap tak rasa bersalah. Jadi kata Perdana Menteri, orang tuduh Anwar zalim kerana hadapkan seorang ke mahkamah. Ini kes apa? Ini kes hina raja. Siapa buat laporan? Dewan Diraja Selangor. Bukan Anwar yang buat laporan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, laporan polisi itu dengan perkenan daripada Sultan. Sebab menurut Anwar, kenapa Dewan Diraja Selangor boleh buat laporan? Sebab dapat persetujuan dan itu diperkenankan oleh Selangor. Kalau betul tak salah, kenapa Pesuruhjaya PAS Selangor pergi menghadap Sultan Selangor minta ampun? Kemudian besoknya bila kena dakwa tiba-tiba sahaja tak mengaku bersalah. Jadi yang kamu minta ampun untuk apa? Jadi jangan putar-putar belit. Yang kita tahu selepas sahaja Sultan Selangor mengeluarkan titah bahawa isu itu belum selesai, esoknya polis dakwa. Padan muka. Ingat ahli-ahli politik semua. Ini peringatan dari Anwar. Raja ini mengatasi politik. Jangan besar kepala. Macam mana pun raja adalah di atas politik. Raja ini payung negara. Ini semua sebab PAS baik dengan Tun Mahathir lah. Belajar dari Tun Mahathir. Kemudian kena dakwa lah. Silap cari guru kah? Silap cari guru kah? Beliau berkata demikian ketika berucap pada satu program Kita Hulu Kelang bersama PM10 di sini semalam.
Okey, Anwar bagaimanapun memberitahu beliau dimaklumkan mengenai penahanan Muhammad Sanusi. Tetapi itu ialah isu soal polis, pendakwa dan hakim. Saya tak campur. Kalau tak percaya boleh tanya Ketua Polis Negara. Itu kata Anwar Ibrahim. Sebelum ini Muhammad Sanusi mengaku tidak bersalah. Ini yang aku bingung nih. Minta ampun tapi tak mengaku bersalah. Sebelum ini Muhammad Sanusi mengaku tidak bersalah di 2 Mahkamah Session Selayang atas 2 pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan. Di dalam satu ceramah politik yang dihadiri, telah pun dia yang berucap wow gitu, bising-bising sana bising sini, las terlampau excited, seronok sangat kot, sampai tak sedar yang dia ada over limit. Ini pengajaran besar untuk semua ahli politik. Lepas ini buat lagi no. Baru 4 tahu. Tinggi rendahnya langit. Mengikut pertuduhan Muhammad Sanusi yang sekarang ni 48 tahun yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional didakwa telah melakukan perbuatan yang mengandungi kecenderungan untuk menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Jadi kalau betul Sanusi tak salah, kenapa PAS menghadap Sultan dan mohon maaf? Itu perlu dijawab. Tang mana yang hampa minta maaf? Kenapa minta maaf, minta ampun? Tapi bila didakwa di mahkamah tak mengaku pula didakwa di mahkamah tak mengaku pula bersalah. Apa? Hampa ingat Dewan Diraja Selangor tak bijak kah? Yang lah ni yang hampa nak persoalkan ini rasanya ialah Dewan Diraja Selangor. Jangan main-main. Okey. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.